Dunia-dunia. Berniaga manusia lagi bagus daripada onta. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Petikan video tadi adalah dari filem Tiga Abdul. Filem tersebut ditayangkan pada tahun 1964. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee bukan sahaja berlakon sebagai watak utama, malah beliau turut mengarah dan menulis skrip filem tersebut. Kita tahu banyak filem arahan P. Ramlee syarat dengan bahasa kiasan, sindiran dan kritikan sosial terhadap keadaan masyarakat pada masa itu. Kenapa saya kongsikan petikan filem itu tadi? Ini kerana ia ada kaitan dengan apa yang berlaku sekarang. Isu sindiket pemalsuan cop keluar masuk sempadan melibatkan kaki tangan Jabatan Imigresen Malaysia dan ejen pekerja asing yang kecoh sekarang mungkin sudah berlaku sejak 1960-an atau lebih awal lagi. Kita tahu isu ini bukan baru setahun dua tapi sudah berpuluh tahun. Setakat ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah menahan 56 orang termasuk 34 anggota Jabatan Imigresen, 12 ejen pekerja asing dan 10 orang awam. SPRM juga merampas wang tunai sebanyak RM800,000, 26 kenderaan mewah dan 4 buah motosikal berkuasa tinggi. Apa yang mengejutkan dalam kes itu, seorang kaki tangan Jabatan Imigresen berpangkat KP19, iaitu pangkat rendah yang ada 4 buah kenderaan mewah, merupakan anggota kongsi gelap yang terlibat dengan sindiket curi kenderaan yang diketuai seorang ejen pekerja asing. Jadi di sini timbul tanda tanya bagaimana seorang yang mempunyai rekod jenayah lampau boleh lepas masuk perkhidmatan awam. Selain itu, seramai 12 warga asing yang ditahan dalam Ops Selat itu juga terlibat dengan sindiket penyeludupan manusia antarabangsa. Salah seorang ejen pekerja asing yang ditahan juga adalah orang yang dikendaki polis kerana terlibat dalam kes curi kenderaan dan pelacuran warga Cina. Pemalsuan cop keluar masuk sempadan ini juga termasuk dalam kategori pemerdagangan dan penyeludupan manusia. Pemerdagangan manusia zaman moden ini bukan dalam arti kata menjual hamba abdi, tetapi menipu untuk membawa masuk migran yang ingin mencari rezeki di negara ini sehingga berlaku lambakan warga asing. Apabila mereka masuk ke sini atas permit kerja sektor tertentu tapi mereka bekerja di sektor lain, mereka ini akan jadi pendatang asing tanpa izin, iaitu parti. Misalnya masuk atas permit kerja ladang tapi kerja di kilang, mereka ini akan jadi parti. Sama juga kalau masuk ke sini sebagai pelajar tetapi bekerja atau berniaga, mereka ini jadi parti. Membawa masuk warga asing ke negara ini sudah menjadi satu perniagaan yang lumayan. Ejen-ejen pekerja asing ini memohon bawa masuk warga asing ke negara ini dalam jumlah yang besar. Kononnya ada permintaan daripada syarikat, tapi ada banyak kes syarikat berkenaan tak minta pun untuk ambil pekerja asing, atau kalau minta pun dalam kuantiti jauh lebih kecil berbanding yang dipohon oleh ejen. Ada kes yang saya dengar minta sampai 10,000 orang, tapi syarikat yang dikatakan memerlukan pekerja asing itu tak wujud pun. Ada juga pusat-pusat bahasa yang dapat lesen daripada Kementerian Pengajian Tinggi untuk bawa masuk pelajar asing, tapi bila disemak, institusi yang kononnya mahu bawa masuk pelajar asing itu tak wujud pun. Ada juga kes tempat tu wujud tapi cuma ada sebuah bilik kecil dan sebuah papan hitam. Ini semua wayang untuk bawa masuk warga asing, untuk meniaga warga asing. Warga asing yang kononnya pelajar itu bukan masuk ke sini untuk belajar tetapi untuk bekerja, berniaga atau terlibat dalam aktiviti jenayah. Saya bagi contoh sindiket penipuan love scam dan black money melibatkan warga Afrika dan Macau scam melibatkan warga Cina. Ada antara mereka masuk ke sini menggunakan pas pelajar tapi kerja menipu orang. Ada yang masuk sebagai pelajar tapi bekerja di tempat-tempat persundalan. Ini pun berniaga jual orang. Ada juga majikan yang memohon warga asing lebih daripada keperluan dan bakinya mereka jual kepada syarikat lain yang memerlukan pekerja. Ada majikan minta pekerja asing untuk sektor ladang tapi mereka hantar pekerja itu bekerja di kilang. Ini kerana bayaran levy untuk pekerja ladang cuma RM640 berbanding RM1,850 untuk kerja kilang. Orang yang bawa masuk warga asing ni mungkin terima komisen antara RM10,000 hingga RM15,000 bagi setiap orang warga asing. Dengan komisen yang begitu banyak
Memang tak pelik ramai berebut hendak bawa masuk warga asing. Ini satu perniagaan yang lumayan, bawa masuk pekerja asing yang tak diperlukan oleh industri ya. Bawa masuk secara lambat dan pandai-pandailah mereka hendak hidup. Akhirnya ia mendatangkan pelbagai masalah kepada masyarakat, sama ada dari segi sosial, ekonomi dan jenayah. Kalau pergi ke bangunan Kementerian Dalam Negeri KDN di Putrajaya pun boleh nampak ejen-ejen pekerja asing ini berkumpul di sana macam langau. Apa yang saya sebut ini ada kaitan dengan sindiket pemalsuan cop keluar masuk sepadan juga. Sebab warga asing ini pun menggunakan khidmat ejen ini untuk cop pasport. Satu lagi, orang politik pun terlibat secara tidak langsung. Macam-macam politik banyak minta sokongan dan kelulusan daripada ahli politik untuk bawa masuk pekerja asing. Ini cara mudah untuk buat duit. Ada juga dalam kalangan pemimpin NGO yang bercakap macam bagus di media sosial, mengkritik sana sini. Ada yang macam badut, tapi ada antara mereka yang mohon bawa masuk pekerja asing. Saya harap SPRM siasat perkara ini sehingga ke lubang cacing. Sebab ini melibatkan soal keselamatan negara. Soal sepadan ini penting. Tak boleh orang keluar masuk dengan mudah. Tak boleh warga asing masuk sini tak payah keluar cuma pasport saja cop. Satu lagi pejabat awam, terutamanya penguatkuasa, mereka yang ada kuasa untuk meluluskan, untuk ambil tindakan, sepatutnya berintegriti dan beramanah. Kerja anda adalah satu tanggungjawab. Bukan peluang untuk jadi kaya dengan ambil rasuah dan mengkhianati kepercayaan diberikan. Okey, cukuplah setakat ini. Saya Joe, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dunia, berniaga manusia lagi bagus daripada onta.